Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Tarbiyatul qalbu, mendekatkan diri kepada Allah. Hanya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan sini Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa Sayyidina Muhammad. Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala meriwayatkan bahawa pada malam Jumaat yang pertama daripada bulan Rajab, Allah Subhanahu wa ta'ala memindahkan cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu kepada diri Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha, dan diizinkan Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha untuk mengandungkan baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan ini. Oleh yang demikian, Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan ini, menjadikannya bulan haram. Baik, dikatakan kita maklum bahawasanya dalam Islam Allah telah memaklumkan lebih dulu, ya, sebelum masyarakat dunia tahu dalam setahun ada berapa hari, dalam setahun ada berapa minggu, dalam setahun ada berapa bulan. Ini yang Allah maklumkan dalam surah Taubah. Sebelum Allah menciptakan Bani Adam, Allah menciptakan Nabi Adam, sebelum lagi Nabi Adam alaihissalam dicipta, Allah dah mengatakan inna indata syuhri indallahi asna asyar. Sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah ada sebanyak 12 bulan. Jadi bukan orang kafir yang buat 12 bulan ni, bukan saintis yang meletakkan 12 bulan. Islam awal-awal lagi sebelum Nabi Adam ada, bermakna sebelum manusia ada. Ketika Allah menjadikan langit dan bumi, ketika itu Allah tetapkan setahun ada 12 bulan. Baik, daripada 12 bulan Allah kata minha arba'atun, dalamnya ada 4 bulan arba'atun hurum, bulan yang dinamakan bulan haram. Maka kekasih kita sallallahu alaihi wasallam memberitahu dari 4 bulan tu apa namanya. Pasal setahun ada 12 bulan, dia cuma pilih 4 bulan jadi bulan haram. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu mengerjakan Hajjatul Wada, lepas asar Nabi berkhutbah di Arafah, kekasih kita sallallahu alaihi wasallam memaklumkan bulan yang haram itu 3 bulan berjalan bertali arus, makna berterus-terusan, bermula daripada bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. 3 bulan ni, tiga-tiga semuanya bulan haram. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Jadi Zulkaidah ada peristiwanya, Zulhijjah ada peristiwa yang besar, Muharram ada peristiwa yang besar. Maka Allah Ta'ala menamakan dia sebagai bulan haram. Haram sini bukan berdosa, haram sini makna dimuliakan. Seperti kata tanah haram, Baitullahil Haram, Masjidil Haram. Jadi bila kata haram sini maksudnya dimuliakan. Baik, dia kata tadi dalam Quran ada 4 bulan, Nabi menamakan ni 3. Lagi satu mana? Maka kekasih kita sallallahu alaihi wasallam beritahu yang satu lagi berpisah jauh. Apa makna berpisah jauh? Lepas Muharram, lepas bulan Muharram, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dia dah tak ada bulan haram dulu. Ya, lepas bulan Muharram ada bulan Islam, bulan daripada bulan Safar. Bulan Safar bukan bulan haram. Ada Rabiul Awal, ada Rabiul Akhir, ada Jamadil Awal, ada Jamadil Akhir. Jadi yang lagi satu tu mana? Rejab. Rejab itu adalah bulan haram. Baik, kenapa bulan Rejab ni masuk dalam bulan haram? Apa peristiwa yang besar? Kalau awak kata Isra Mi'raj, nak ingat Allah namakan 4 bulan sebelum Rasulullah ada ke bumi. Allah dah program dalam Lauh Mahfuz, Rejab masuk dalam bulan haram. Kenapa? Kerana dalam program, dalam apa yang Allah rancang, atau bahasa kita hari ini programkan, Allah ni awal sekali sebelum Allah ciptakan segala-gala, semua tak ada. Malaikat tak ada, awan tak ada, langit tak ada, syurga tak ada, neraka tak ada, Lauh Mahfuz tak ada, kalam tak ada, semua zero. Tak ada siapa-siapa illa Allah, kecuali Allah. Allah awal-awal makhluk yang Allah cipta bukan air, bukan pokok, bukan batu, semua bukan. Yang awal sekali sebelum semua makhluk ada, awal sekali ialah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
cahaya Nabi. Daripada cahaya Nabi itulah Allah jadikan langit sedikit, jadikan bumi, bulan dan segalanya. Jadi, maka ini cahaya Allah nak wujudkan dalam bentuk jasad. Allah nak wujudkan dalam bentuk jasad. Baik, di dalam cahaya nak bentuk dalam bentuk jasad. Ibarat kalau awak nak faham, awak lihat umpama maaf saya sperm atau air mani. Air mani itu air nak bentukkan dalam jasad. Jadi awak, jadi saya ni semua macam ini. Macam mana air itu nak bentuk? Ini kata bukan mani, bukan sperm. Ya, subhanallah. Rasulullah bukan daripada itu. Rasulullah daripada nur. Kita daripada air mani. Sebab itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, awal tu Bani Adam bin nutfah. Awal anak cucu Adam ni berawal dengan air mani yang tak laku. Buang air mani macam ingus, buang. Orang tak pakai. Nak buat masak tak boleh, nak buat ubat tak boleh, nak buat apa tak boleh. Awal Bani Adam bin nutfah, wa akhiru bil jifah. Dan akhir kesudahan anak Adam ni jifah. Jifah tu bangkai. Awal kita setitis air mani, tak ada apa-apa, tengok air mani mana mata mana apa pun tak tahu. Kasih anjing pun anjing makan, jilat buang balik. Kasih kucing pun kucing cium, dia tak nak jilat, dia tak nak makan. Awak letak kata dalam pisting pun ikan sedut buang balik, tu air mani. Sebab Allah kata itu air yang kenyir, air yang kotor, air mani. Allah sebut dalam Quran. Baik, Rasulullah bukan daripada air mani. Tu nak ingat. Beza. Kita memang tahu Rasulullah manusia, tetapi Rasulullah daripada nur, sedangkan kita daripada mani. Baik, maka mani apa ni, nur ni Allah nak wujudkan dalam bentuk jasad. Semoga boleh berjalan, boleh berkawan dan sebagainya. Macam mana? Maka Allah simpan ni nur ke dalam dahi Nabi Adam AS. Nabi Adam ada anak, Siti Hawa mengandung, tapi tak melahirkan Nabi Muhammad SAW. Kerana Allah nak jadikan Nabi Muhammad akan lahir akhir Nabi, awal ciptaan Nabi, tapi lahir akhir. Sebab itu Nabi dinamakan Assalamu alaika ya awwalu, Assalamu alaika ya akhiru. Beri salam pada Nabi. Di antara cara-cara beri salam ada satu lafaz, Assalamu alaika ya awwalu, selamat sejahtera wahai Nabi yang paling awal. Semua makhluk tak ada, Nabi dulu yang buat itu. Assalamu alaika ya akhiru, saya selamat sejahtera pada Nabi yang terakhir. Kenapa akhir? Lepas Nabi tak ada Rasulullah, lepas Rasulullah dah tak ada Nabi lagi, terakhir. Baik, jadi padanya dikabarkan, maka Nabi Siti Hawa melahirkan anak-anak yang ramai, sehingga dicatat anak Nabi Adam ada 98 anak. Setengah riwayat kata 98, setengah riwayat mengatakan lebih pada itu. Anak Nabi Adam, Siti Hawa si seorang perempuan mengandung. Nenek kita Siti Hawa mengandung, tak ada orang perempuan boleh mengandung macam Siti Hawa. Kita kata berapa anak? 10, berapa anak? 20, berapa anak? 25. Tapi tak jejak, dia tak pernah dengar anak sampai 50. Siti Hawa, riwayat yang dipakai 98. Ada kata ratusan. Siti Hawa seorang melahirkan anak. Baik, padanya semua anak-anak ni tak dapat, kata orang, nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka anak Nabi Adam yang penghabisan bongsu, anak bongsu laki-laki Nabi Sid alaihissalam. Maka daripada Nabi Sid inilah cahaya Nabi pindah daripada dahi Nabi Adam pergi kepada sulbi. Sulbi tulang belakang Nabi Sid alaihissalam. Dan berjalanlah apabila Nabi Adam pesan, wahai Sid alaihissalam, kalau kamu nak kahwin, pilih perempuan yang betul-betul, kerana kamu ada pegang cahaya Nabi akhir zaman. Maka saya pendek cerita, Nabi Sid kahwin, berjalanlah cahaya Nabi berpindah. Tak jadi, tak lahir dalam bentuk manusia, masih dalam cahaya. Sampai pada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Idris, Nabi Ilyas, berterusan sampai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pula ada 2 anak, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Pergi pada Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian berterusan sampai semuanya Nabi-Nabi lahir, cahaya Nabi masih dalam bentuk cahaya.
Sebab tu kita kata anta syamsun, anta nurun. Engkaulah bulan, engkau laksana bulan, engkaulah cahaya. Assalamualaikum ya nur. Assalamualaikum ya batin. Assalamualaikum ya zahir. Itu cara beri salam pada Nabi. Pasal itu semua dia cerita. Kalau kata Assalamualaikum ya batin, ya, selamat jatuh wahai Nabi yang batin. Apa makna batin? Nabi, ya, kata orang berpindah-pindah sulbi daripada orang-orang yang terpilih. Apa makna terpilih? Orang yang paling baik, dia akan pegang cahaya Nabi. Dan bila dia berkahwin, anak yang paling baik akan beralih kepada sulbi orang. Berjalan. Jadi Nabi dalam bentuk batin. Sampailah Nabi zahir, ya, maka cahaya ni berjalan begitu lama. Allah takdirkan setelah Nabi Isa AS diangkat ke langit, maka dah tak ada Nabi lagi. Maka cahaya Nabi ni pergi berpindah bukan pada Nabi Isa, ya, kepada moyang-moyang Nabi, Abdul Manaf, Hashim, ya, radhiyallahu anhu, berpindah-pindah sampailah kepada anak Sayyidina Abdul Muttalib, anak datuk Nabi Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pegang cahaya Nabi daripada perkahwinan Hashim dengan Sayyidatina Salmah, moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam nama Salmah. Maka cahaya Nabi pergi kepada anaknya Salmah, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kahwin, ada anak 10. Semua anak tak dapat tu cahaya, tapi anak paling bongsu yang Allah jadikan paling baik, iaitu Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Abdullah berkahwin dengan Sayyidatina Aminah binti Wahab radhiyallahu anha. Perkahwinan. Jadi bapa ayanda Nabi, setengah riwayat kata ayanda Nabi kahwin sebelum bulan Rejab. Ada kata ayanda Nabi kahwin 1 Rejab. 1 Rejab kahwin. Baik, itu kena belajarlah bab perkahwinan ayah bunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian padanya setelah perkahwinan itu, cahaya Nabi disulbi Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu berpindah kepada rahim. Ini kali Allah nak letakkan pada orang perempuan. Jadi cahaya Nabi semua disimpan oleh laki-laki. Nabi Adam, Nabi Sin, bertukar. Cahaya tu tak pernah pergi pada perempuan. Kali ini pergi pada Sayyidatina Aminah binti Wahab radhiyallahu anha. Sayyidatina Aminah binti Wahab mengandung, maka cahaya Nabi masuk ke dalam rahimnya bertepatan bulan Rejab, 1 hari bulan, malam Jumaat. Malam Jumaat, ya, pada kebetulan 1 Rejab tu malam Jumaat, cahaya Nabi berpindah kepada rahim Sayyidatina Aminah binti Wahab radhiyallahu anha. Sebab itu Allah jadikan, awal Allah dah program Rejab ni aku nak jadikan bulan haram, nak jadikan bulan mulia. Apa pasal mulia? Pasal cahaya kekasihku akan aku wujudkan dalam rahim perempuan pula, untuk dizahirkan secara manusia. Daripada awal nur, cahaya, ya, sekarang zahir sebagai manusia. Baik, itu berlaku dalam bulan Rejab. Mulai Sayyidatina Aminah binti Wahab radhiyallahu anha mengandungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, para ulama berkata bahawa mempelajari nasab keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam serta mengetahuinya adalah kewajipan ke atas diri setiap muslimin. Bahkan ia adalah antara perkara yang awal yang dituntut kepada ibu bapa untuk diajar kepada anak-anak mereka. Tadi kita dengar sejarah, sekarang kita dengar hukum. Apa dia? Mak bapak wajib ajar anak-anaknya salah silah atau keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib. Ya, dari setidak-tidak daripada siapa? Daripada moyang Nabi yang nama Sayyidina Adnan. Sayyidina Adnan turun, Qusay, Luya, Quraish, turun sampai Abdul Manaf sampai kepada Hashim sampai Abdul Muttalib, sampai Abdullah sampailah lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada moyang yang nama Adnan sampai kepada Sayyidina Abdullah ayanda Nabi. Ini semua nama-nama moyang Nabi sampai kepada datuk dan ayanda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mak dan bapa wajib ajar anak mula-mula. Sebelum awak nak hantar dia pergi kindergarten, sebelum awak nak hantar dia pergi sekolah, itu ajar dulu.
Tapi kerana kita ni tak belajar satu, tak tahu ni hukum wajib. Ya, tak ada orang beritahu kita. Sebab ilmu ni banyak ilmu. Ya, sebab tu saya pun bingung. Apa bingung ni? Mana kita ada belajar kitab, mana kita nak baca makalah. Fikir, sekarang tu kitab dah berapa lama tak buka. Ya, sedangkan itu pun kita nak belajar. Makalah kita pun nak belajar. Masa kita tak kecukupan. Jadi sebab itu mungkin dengan sebab kita ustaz-ustaz tak keluarkan bab ni, ataupun kita ni lemah dalam mencari ilmu, jadi benda ni menjadi majhul. Apa makna majhul? Makna tidak diketahui ramai. Orang tak cakap orang betul ke? Tak pernah dengar. Ni memang tak pernah dengar. Yang tahu tak pernah dengar. Ada ustaz pun tak pernah dengar. Ya, subhanallah, ni bab ilmu ni. Jadi balik padanya dikabarkan, bagi mak dengan bapa, kita ada anak kita mesti tahu tu salah silah. Mesti tahu. Ya, macam mana saya nak tahu? Awak beli kitab maulid, setidak-tidaknya maulid Berzanzi, maulid Dibai, apa maulid, mesti ada rawi yang menerangkan moyang Nabi daripada Adnan sampai kepada Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu. Dia tak mewajibkan daripada Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Adnan. Sebelum Adnan, itu moyang-moyang Nabi yang diselisihkan ulama. Ada kata ini betul moyang, ada kata ini bukan moyang. Yang mana selisih? Daripada Nabi Adam sampai kepada, iaitu adalah Nabi sebelum Adnan. Tetapi daripada Sayyidina Adnan sampai kepada Sayyidina Abdullah, muktamad, itu memang confirm moyang-moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib ajar. Macam Armayah ni ada anak. Sekarang mungkinlah dia masih liar, dia tak tahu. Besok dia sudah umur 4 tahun, dah boleh belajar ABC, dah boleh belajar alif betul. Jangan kita ingat anak kita yang twinkle pandai. Tak pandai. Ya, tak pandai. Anak awak kata pandai, orang yang hayal saja cakap anak itu pandai. Hayal dengan apa? Hayal dengan duniawi. Dia cakap pandai. Ya, tapi bila balik pada Allah, Allah tak iktirafkan kepandaian kita. Jadi itu wajib ajar. Bagi kita yang kata anak ajar, kita pun kadang-kadang tak tahu. Bila dah tahu macam ini, bukalah balik, buka kitab maulid atau buku-buku sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca moyang Nabi, tulis dalam kertas daripada Adnan turun sampai Abdullah. Subhanallah. Ya, makna simpan. Sampai kita boleh baca lancar. Itu dia kata. Ada ulama kata ni kena hafal, ada ulama kata kena tahu. Kena tahu maknanya tak wajib hafal. Adnan. Siapa lagi nama? Loya. Lagi siapa nama? Pusai. Lagi siapa nama? Dia setakat dia tahu tu jadilah, walau dia tak hafal. Baik, habis. Memandangkan hal yang demikian, maka selayaknya nasab mana keturunan yang mulia ini dipelajari secara ringkas pada bulan pertama baginda sallallahu alaihi wasallam berada di dalam kandungan ibu baginda sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Siti Aminah radhiyallahu anha. Kerana setiap laki-laki yang berada di dalam nasab baginda sallallahu alaihi wasallam adalah pilihan Allah dan yang terbaik di antara manusia di zaman mereka. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, aku adalah pilihan dari pilihan demi pilihan. Baik, dia katakan dengan itu disebutkan apa sini? Nur Nabi tidak diletakkan pada sebarangan laki-laki. Allah pilih punya pilih. Nak faham pilih punya pilih macam mana? Contoh ni, Datuk Nabi ada 10 anak. Anak pertama nama Haris. Datuk Nabi ada 10 anak. Bermakna Nabi ada 10 pakcik. Haris, Sayyidina Hamzah, Abu Lahab, ramai ni. Sampai Sayyidina Hamzah, kata orang, sampai kepada Sayyidina Abdullah, ayahanda Nabi. Daripada 10 anak, subhanallah, Sayyidina Hamzah orang baik, Sayyidina Abbas orang baik. Ini semua pakcik Nabi, anak Abdul Muttalib. Tapi Allah pilih punya pilih. Pilih dah baik, pilih dalam yang baik tu, pilih yang baik lagi, pilih yang baik lagi. Maknanya yang betul-betul terbaik, bukannya baik, yang paling baik dan terbaik. Sebab itu Nabi dinamakan Mustafa. Assalamualaikum ya Mustafa. Ya Rabbi bil Mustafa. Wahai Tuhan, wahai Tuhan Mustafa. Maknanya wahai Tuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allah.
Ada orang menghukumkan bacaan Ya Rabbi bil Mustafa ni syirik. Orang Wahabi, dia kata baca Ya Rabbi bil Mustafa balir maka sidana, dosa dia kata, syirik. Sebab apa? Dia kata benda ni sudah menduakan Allah. Kesian ulama ahli ulama ahli sunnah wal jamaah menjawab, tak fahamnya orang Wahabi tak tahu. Dia orang Arab tapi dia tak mendengar Arab. Ya, macam mana kamu boleh kata syirik orang baca ni selawat? Sedangkan diawali dengan Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Rabb, kalau wakafkan Ya Rabb. Kalau bulan Ramadan, lepas buka puasa bang maghrib, tak ada lagu Ya Rabb, Ya Rabb. Tak lama lagi kita akan dengar Ya Rabb. Ya Rabb tu wahai Tuhan, wahai Tuhan. Ya, itu. Jadi Ya Rabbi bil Mustafa, wahai Tuhan Rasulullah. Kita bukan minta dengan Rasulullah, kita minta dengan Tuhannya Rasulullah. Balir maqasidana, sampaikan hajat kami. Si Wahabi tu hukumkan syirik. Ustaz-ustaz yang berhaluan Wahabi pun dekat Singapura pun dia kata baca tu syirik. Kesian. Ini kita pelik Allahu Akbar. Bentang semua. Yang kami tak timuk lagi Allahu Akbar. Ini masalahnya hari ini. Sebab tu benalah Nabi dah cakap dulu lagi. Pilih-pilihlah dengan siapa yang kamu nak ambil ilmu agama. Nabi kata pilih-pilihlah dengan siapa yang kamu nak ambil ilmu agama. Di makna choose the teacher. Jangan sebarang guru, jangan sebarang orang alim. Sebab tu Nabi dah pesan, pilih-pilih dengan siapa kamu nak ambil ilmu agama. Ilmu dunia no problem. Mana sisi ada matematik, kursus jahit ke, kursus matematik ke, kursus bikin kuih ke, mana bala rakyat, mana masjid, mana-mana sekolah, sila pergilah. Itu ilmu duniawi, Nabi tak kisah. Tapi bab agama ni, Nabi kata nak kamu pilih. Dia jadi macam ni. Sebab apa? Ilmu tu ya menurun mengikut sifat guru. Ilmu tu menurun, dia turun kepada murid, dia ikut sifat guru. Kalau guru dia anti maulid, anak murid anti maulid. Kalau guru dia tak sayang wali Allah, anak murid tak sayang wali Allah. Kalau gurunya kata orang tak indahkan mak bapak dia sendiri, anak murid pun akan tak indahkan mak bapak dia sendiri. Kalau gurunya sendiri dekat rumah dia dengan isterinya ada gap, isteri haluan lain, dia haluan lain, dia tak kisah isteri nak pergi KL, nak ikut rombongan, pergilah, dia pun tak kisah. Nanti kita pun akan tak kisah dengan isteri kita. Dia menurun. Ya, belajar semayang sama, tapi sifat guru itu menurun. Subhanallah. Baik, ya. Jadi padanya dikabarkan sini apa? Sebab Nabi dinamakan Mustafa, mana pilihan. Baik, dengan ini pula kata ulama apa? Makna disebutkan lagi, maka baginda sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin An-Nada bin Kinana bin Uzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Atau saya katakan kat situ kita wajib tahu. Lepas pada Adnan harus tahu. Sebab ulama selisihkan, lepas Adnan siapa moyang Nabi, ada kata nama sekian, ada kata nama lain. Tapi daripada Adnan sampai ayahanda Nabi confirm, tak ada selisih. Adnan. Baik, yang berakhir nasab yang mulia ini, ya, mana Adnan ni ada bin. Nanti yang berakhir kepada Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bapaknya terus sampai kepada Nabi, iaitu adalah disebutkan sampai Nabi Sid alaihissalam. Nabi Nuh dulu, kemudian Nabi Idris, kemudian Nabi Sid, kemudian Nabi Adam alaihissalam. Tapi nak sampai kepada Nabi Ismail seterus sampai Nabi Adam, ada beberapa moyang Nabi yang mana tidak confirm namanya. Jadi tentang inilah kita kena baca ke anak kita, ajar anak kita. Suruh dia kata orang Rasulullah bin apa? Abdullah. Abdullah bin apa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin apa? Bin Hashim. Hashim bin apa? Abdul Manaf. Dia kena macam itu. Sampai Abdul Manaf, lepas tu dia lupa, tak apa. Awak beritahu lepas Abdul Manaf apa pula?
bin Qusay. Besok tanya lagi Rasulullah bin apa? Bin Abdullah. Abdullah bin apa? Bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin apa? Bin Hashim. Hashim bin apa? Abdul Manaf. Abdul Manaf bin apa? Bin Qusay. Dia kena begitu. Sampai kata orang dia jam. Okey, bacakan lagi apa bin. Sebulan insya-Allah dia dapat. Itu tugas kita mak bapak. Kadang-kadang kesian kita mak bapak pergi belajar agama, anak kita membesar tak tahu benda yang wajib. Tak tahu. Dan kita juga kata anak kita al-iman lah, mana-mana kita kata dah boleh baca Quran, dia baca al-falaq. Itu menghafal tu dia tak pergi wajib dulu. Yang ini benda wajib dulu. Ini awal yang diajar. Jadi kita dah songsang tu. Benda yang tak wajib kita jalankan dulu, benda yang wajib kita nantikan dulu. Baik, alhamdulillah. Balik pada ini dikabarkan lagi penerangan secara ringkas tentang datuk-datuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, disebut sini bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Sayyidina Abdullah, ini kita kenalkan siapa ayah dia Nabi. Beliau adalah anak yang ke-10. Tadi saya katakan adik-beradik yang terakhir, anak bungsu. Dari anak-anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni nama gelaran. Nama betulnya adalah Syihab. Syihab. Baik, itu nama gelaran Abdul Muttalib. Bahkan yang terkecil di antara mereka mengikut sebahagian pendapat ulama. Manakala sebahagian yang lain berpendapat Sayyidina Hamzah adalah yang terkecil di antara anak-anak Abdul Muttalib, kerana beliau dilahirkan beberapa hari sebelum kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dia kata sini, Sayyidina Abdullah ni anak Abdul Muttalib, anak datuk Nabi yang paling bungsu. Abdullah, 10 anak. Lepas tu isteri Abdul Muttalib tak mengandung. Tak mengandung. Sebab itu dinamakan Abdullah anak yang terkecil atau anak yang bungsu. Akan tetapi, setelah Abdullah kahwin dengan Siti Aminah binti Wahab radhiyallahu anha, Abdul Muttalib kahwin baru. Datuk Nabi kahwin isteri baru. Kahwin isteri baru mengandung. Isteri baru mengandung. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pagi Isnin. Nenek baru, betul tak? Nabi ada nenek baru. Maka nenek baru Nabi melahirkan anak, mana daripada isteri baru itu datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahirkan anak hari Ahad yang dinamakan Sayyidina Hamzah radhiyallahu. Jadi Sayyidina Hamzah lahir hari Ahad, Rasulullah lahir hari Senin. Selisih hari je. Pagi Ahad Sayyidina Hamzah lahir, malam Senin subuh Rasulullah lahir. Jadi ada orang kata Abdullah bukan anak yang bungsu, tetapi ulama kata dia anak bungsu mengikut isteri yang melahirkan 10 anak. Itu yang terbungsu. Kalau ikut isteri baru, memang bukan anak bungsu. Baik, habis kita situ. Kemudian pada dikabarkan lagi, bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan 71 bulan sebelum peristiwa hijrah. 71 bulan berapa tahun? Macam nak kira, tapi macam ngantuk pun ada. 6 kali 12 berapa abang? 72. Hampir 6 tahun lah. Baik, itu. Baik, pada dikabarkan dan digelar dengan Az-Zabih. Gelaran ayah dia Nabi Az-Zabih. Sunat pakai gelaran. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan, namakan anak kamu dengan nama-nama yang baik, dan namakan anak-anak kamu dengan nama nabi-nabi, dan namakan anak kamu dengan iaitu nama Abdullah ataupun Abdul Rahman. 3 Nabi pesan. Namakan yang baik, ada meaning yang baik. Jangan namakan anak kita, siapa nama anaknya? Rompak. On dulu. Awak pergi kalau besar dulu saat kalau awak pergi bidadari, ada batu nisan tulis perompak gen jalil. Tapi betul di muka saya nak perompak. Ada pula kata orang bomba. Bomba tu nama dia. Itu saya pergi umrah bawa jamaah haji. Jadi bila nak naik jamaah umrah,
bila jamaah dah habis ziarah nak naik bas ni, bas dah penuh, jadi pegawai kena pakai nama, panggil nama satu-satu. Armaya, yo. Adam, yo. Panggil nak Adam bin Malik itu, subhanallah. Ya, Isa bin Ali, yo. Tiba-tiba ada orang nak Salim bin Bomba. Bin Bomba. Jadi ketahukan orang. Nabi kata nama yang baik. Kemudian Nabi SAW pesan pakai nama Nabi-Nabi. Kerana ada berkat. Berkatnya di akhirat nanti. Ya, baik. Kemudian Nabi SAW beritahu nama yang Allah suka Abdul Rahman dan Abdullah. Baik. Kemudian Nabi SAW pesan lagi, setelah kain dalam mafhum hadis, setelah kamu berikan nama anak kamu, sunat kunyahkannya. Kunyahkannya apa? Gelar dia. Beri gelaran. Sunat beri gelaran. Dan Allah beritahu dalam Quran, wala likab. Jangan kamu gelar dengan gelaran yang buruk. Sunat gelaran, tapi Quran ada beri warning. Jangan likab. Apa likab tu? Likab tu gelar-gelar yang buruk. Ya, dengan kata usuk kambing. Jangan. Ya, subhanallah. Ya, asan tompel. Itu gelaran yang buruk, tak boleh. Haram. Jadi beri gelaran-gelaran yang baik. Apa gelaran yang bagus-bagus lah. Ya, awak gelarkan dia, misal kata anak kita nama Kartina, kita gelarkan dia Mawar. Subhanallah. Ya, anak kita nama Hashim, kita gelarkan dia Bujang. Itu gelaran-gelaran yang baik. Itu. Maka ayah dia Nabi gelarannya Az-Zabih. Az-Zabih itu apa makna? Iaitu orang yang nak disembelih. Orang yang nak disembelih. Ya, kenapa nak disembelih? Baca lagi. Kerana hampir bapa Nabi SAW, ya, itu bapanya mana Abdul Muttalib, menyembelihnya untuk memenuhi nazar yang masyhur. Kerana itu Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, aku adalah anak dari dua zabih. Yang dimaksudkan adalah Nabi Ismail dan Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu salam. Baik, pada disebutkan sini apa? Iaitu ayahnya Nabi punya gelar Az-Zabih. Kenapa? Az-Zabih makna yang nak disembelih. Apa sebab nak disembelih? Kerana ayah dia Nabi pada awal ada seorang anak aja. Satu anak aja. Sedangkan ayah dia Nabi pegang pos jawatan seluruh Mekah. Seluruh Mekah. Dan orang yang pegang pos ni, dia adalah khadam, berkhidmat pada masyarakat. Bukan masyarakat berkhidmat pada dia. Jadi sekarang masalah di Mekah, orang-orang bukan hanya orang masyarakat Mekah, orang luar negeri pun datang. Kenapa datang Mekah? Buat haji. Haji sudah dibuat sebelum Nabi lahir. Haji adalah syariat Nabi Ibrahim AS. Dah ada. Cuma perbuatan haji itu ada dinodai dengan perbuatan khurafat. Baik. Padanya sekarang jamaah haji datang ramai, air tak ada. Dia tak ada air, pakai perigi-perigi tak cukup. Mekah musim panas, macam mana ni air? Jadi Sayyidina Abdullah selalu beli air, pakai duit poket sendiri, beli air kasih orang minum. Itu nama sakaya. Sakaya amalan memberi orang minum. Dan itu amalan yang afdal. Cuklah kalau kita ada kekuatan, kita cuk tu amalan. Mana majlis, minum mancuk. Baik, itu sahabat tanya, ya Rasulullah, ibu saya meninggal dunia. Apakah perbuatan baik yang saya bagus buat untuk arwah ibu saya? Maka Rasulullah SAW jawab, beri orang minum. Ia ini atas nama ibu. Beri orang minum, kata Nabi. Ulama kata maksudnya atas nama arwah yarham. Jadi perempuan ditanya, dia tanya, ya Rasulullah, mak saya meninggal. Apa perbuatan yang baik yang saya nak hadiahkan pada arwah mak? Apa? Yang paling bagus. Kata ni bila orang minum. Jadi kalau awak kasih orang baju, boleh. Awak kasih orang makan, boleh. Awak wakafkan kitab, bagus. Ya, tapi yang terbagus, air. Subhanallah. Segala puji milik Allah. Ada masjid yang saya mengajar, dia bukan di kampung Delta lah. Ya, masjid saya mengajar. Dekat masjid tu ada water cooler. Ada water cooler. Jadi saya pesan pihak masjid, saya kata, duit mengajar saya potong. Tiap-tiap bulan saya tak dapat apa-apa bagian. Duit mengajar saya bayar bil untuk water cooler. Saya buat untuk arwah bapa saya.
Itu berjalan lah. Jadi sampai berapa tahun saya mengajar, tak pernah saya dapat satu envelope pun atau cek pun. Semua potong, bayar. Dengan niat untuk arwah bapa. Jadi ini tu bukan saya nak menunjuk pada kamu. Moga kamu dapat tengok contoh. Kerana kata Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, wahai para mubalir. Mubalir ni tukang mengajar. Orang yang mengajar, orang yang bersyarah, orang yang panggil orang pada jalan Allah, itu namanya mubalir. Wahai para mubalir, sebelum kamu suruh orang, kamu kena buat dulu. Kamu kena buat dulu. Jangan kamu suruh, kamu tak buat. Jadi ini contoh. Jadi kita tengoklah. Ini subhanallah kan, mungkin Singapura tak boleh buat, awak buat di Malaysia, buat kat mana-mana. Subhanallah, pergi kampung-kampung, tengok sana air susah, tanya orang sana, kalau boleh bikin perigi kat sini. Dia boleh kalau ada orang. Upah orang suruh borek bikin perigi. Dia pergi beli motor. Baru-baru ni alhamdulillah dengan rahmat Allah berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu saya pergi Mesir. Saya pergi Mesir, saya ziarah makam sahabat Nabi Sayyidina Utbah radhiyallahu anhu. Berdekatan tu ada satu masjid, masjid zaman kuno, Mesir lama, older age of the Egypt. Dalam masjid tu lebih daripada 20 ke 30 makam Nabi, makam para wali-wali Allah. Yang terbesar Imam Abu Wafa. Betul tak ni? Ingat? Subhanallah. Jadi kita masuk, tak tahu saya pergi, ada kitab-kitab yang saya belilah, yang tak jual kat kedai-kedai. Baik. Tapi kali ni saya pergi, tukang jaga tu cakap lah, dia kata pam air untuk orang sembahyang Jumaat dah rosak. Tank air dah pecah, dah lama sangat. Jadi orang datang sembahyang waktu tak ada air wuduk. Orang sembahyang Jumaat penuh, air wuduk kan. Dia ajak kita pergi tengok, tank tu pecah, dia punya pump pecah, semua dah pecah, dah usang, dah karat, pecah. Alhamdulillah saya tanya dengan driver saya, cakap dengan dia sebab apa bahasa dia lain sikit, cakap dengan dia berapa. Dia kata nak pakai duit duit Mesir lah, lebih kurang dalam 30,000. 30,000. 30,000 ni bagi 5. Berapa? 6,000. 6,000 Singapura. Jadi ini contoh, saya kata subhanallah. Okay. Saya kata tak, saya yakin awak tak bohong, saya wakilkan driver untuk uruskan. Saya dah balik Singapura dah 2-3 minggu, terangkal pada Mesir. Dia dah belikan motor, dah belikan tank, dah pasang. Sekarang alhamdulillah air dah ada, dah berjalan, orang sembahyang Jumaat. Niat atas nama arwah. Ini dia subhanallah. Ini yang kerja kita masih hidup. Semoga besok kalau kita pergi, mudah-mudahan ada anak kita ke, cucu kita ke, atau orang-orang yang menyayangi kita, membuatkan untuk kita boleh, insya-Allah. Masa tu saya nak kontak Singapura, nak beritahu anak boleh macam mana share. Jadi saya kata orang kesuntukan masa. Pasal saya nak pergi ke tempat lain, jadi handphone pula ni duduk terangkal ni. Itu subhanallah. Baik, jadi itu sebab Nabi SAW pesan. Apa Nabi pesan? Apabila sahabat kata, ya Rasulullah, saya ada banyak harta. Harta yang banyak ni saya nak buat apa? Nak buat apa harta banyak? Duit banyak lah. Macam Rasulullah SAW pesan apa? Harta yang banyak itu kamu serahkan kepada orang salih. Kerana harta yang halal bagus disimpan oleh orang salih. Kerana bila orang salih, apa maksud Nabi kata harta yang baik, harta yang halal bagus diberi pada orang salih? Ulama tafsirkan, kerana orang salih bila dia simpan tu harta, besok-besok ada projek macam ini, dia akan gunakan, dan awak tetap tak akan hangus. Sebab Allah tahu tujuan siapa. Orang salih pun tak akan buat khianat. Ini adalah wakaf untuk diriku, Ahmad Ismail. Kalau dia salih, dia tak akan buat kerja tu. Kalau dia buat kerja, memang dia tak salih, dia mak salih tu. Subhanallah. Sebab tu Nabi suruh dia orang salih. Jadi orang salih dia simpan ni, dia benda ni bukan kata orang saya nak buat, bukan besok ada. Dia tak tahu bila nak, ini kurniaan Allah. Jadi bila harta tu apa kata Nabi, sahabat dia datang, saya ada harta banyak, saya nak buat apa? Nabi kata beri pada orang salih. Simpan di tangan orang salih. Maksud kata tafsir ulama, bila besok nanti orang-orang salih ni tahu apa-apa yang keperluan yang memang bagus,
dia akan gunakan untuk duit itu atas nama awak yang berikan duit untuk dia simpan, dia gunakan. Alhamdulillah. Jadi kita tahu clean. Macam kita masuk saham lah, kita beli saham. Apa saham? SBS. Kita tahu SBS jalankan bisnes. Kita tak tahu apa. Kita bayar dia 10,000, kita beli saham 10,000. Dividen kita dapat. Itu juga orang salih tadi dia buat. Jadi Alhamdulillah. Tapi bila masalah sekarang kita kata kita tak nak kasih, kita pasal orang salih. Lain kali kalau ada apa-apa, telefonlah saya, telefon macam mana nak telefon. Takkan nak ikut satu Singapura, telefon sana, telefon sini, nak tak, Allahu Akbar. Ini dia subhanallah. Ini contoh. Ya, subhanallah. Ini jadi ada pula masjid kat Malaysia pun begitu juga, tangki air atas ni. Dia punya pump tak kuat. Ya, Singapura dia punya paip awak buka deras. Malaysia awak buka paip, kalau dia tak pakai pump, awak tengok ada paip hujan bagus di mandi. Kau buka, alahai, hujan gerimis lagi bagus. Pasal dia punya power tak kuat. Jadi dia nak tukar daripada paip bawah tanah tu, nak letakkan satu pump untuk direct. Dia lagi kuat lagi. Ini semua saya kata, benda ni bukan saya boleh kata awak ada tak awak nak masuk. Saya pun tak, saya ambil biar awak, besok tak ada apa hal. Jadi simpan dulu lah. Simpan, ada setengah ada dapat gunakan. Ini ikhwan, ini kita katakan. Sebab tu balik pada tadi ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tengok keperluan air banyak sangat, airnya tak ada, duit boleh sponsor tapi air tak ada. Ayat Nabi teringat cerita lama. Cerita lama apa? Kan macam awak lah. Awak ingat cerita lama, Todak menyerang Singapura. Awak teringat cerita Melayu lama, ada Hang Tuah, Panglima Melayu. Maka Datuk Nabi teringat cerita lama. Di Mekah ni dulu ada air Zam-Zam, tapi air Zam-Zam dah hilang, dah kena timbus. Ya, maka Sayyidina Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, dia nak kurik, ajak orang tolong, tak nak, orang tak nak tolong. Dia ketua ni. Dia ketua, bukan orang tak ikut cakap ketua. Nak korek kat mana? Nak korek kat mana? Takkan keliling Masjidil Haram semua nak korek? Tak mau tolong. Jadi anak seorang, beliau kata orang tak kuat. Dia kata, kalaulah aku ada anak 10, dan tentu 10 anak boleh tolong aku. Tak payah minta kamu tolong. Ya? Tapi anakku seorang. Tak apa, aku bernazar. Aku minta Allah beri aku 10 anak, boleh tolong kerja cari air Zam-Zam. Kalau aku dapat ni 10 anak, okay, dan besar, dan tolong aku, dan air Zam-Zam jumpa, anak tu akan aku sembelih seorang. Tu nazar sembelih. Maka bernazar sembelih anak tu dah tak boleh kita buat lagi, haram. Jangan kau buat pula. Kalau mak saya sembuh, saya nazar nak sembelih seorang anak saya. Semua tak boleh rumah lagi. Bapa aku terbiak, dia dah nazar. Ini apa semua kita tak tahu mana adik-beradik kena sembelih. Maka sembelih nazar anak dah haram, tak boleh buat. Ya, subhanallah. Jadi akhir berlakulah Allah, ya, nazar ni menguatkan hajat, dia menguatkan doa, tapi bukan confirmkan doa. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, jangan kamu suka bernazar. Nazar tidak mengubahkan takdir. Nabi pesan dua, jangan suka bernazar. Ya, kedua, nazar tak ubahkan takdir. Nazar boleh, memang dia sunat, tetapi tidak disukai banyak-banyak. Sayyidati Ibu Sayyidatina Maryam, ibu nini Nabi Isa alaihissalam pun bernazar. Ya, begitu juga. Ya, jadi ada nabi-nabi pun bernazar. Banyak lagi kisah panjang ni semua. Maka Datuk Nabi bernazar. Maka jadilah bila kabul, besar anak-anak, telaga Zam-Zam dah jumpa, semua dah okey, mimpi. Ya, suruh sempurnakan nazar. Itu mulai mengundi 10 nama anak. Setiap kali undi keluar nama ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Mekah sayang sangat dengan anak Abdul Muttalib yang nama Sayyidina Abdullah atau ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Sayyidina Abdullah ni pemuda yang handsome, paling handsome kat Mekah. Kedua, paling mempunyai budi pekerti. Yang orang kata, dia aku hilang anak, jangan hilang Abdullah. Dia aku hilang anak, jangan hilang Abdullah.
punya baik, budi pekerti, tak ada orang boleh challenge. Handsome-nya tak ada orang boleh challenge di Mekah. Sebab tu orang Mekah tak setuju disembelih. Mereka semua bangun ramai-ramai, seperti awak kata, tunjuk perasaan. Dan mereka kata, kami kasih anak kami, sembelih anak kami, jangan sembelih anak kamu. Reda nak sembelih anak sendiri. Maka Datuk Nabi kata, tak, aku janji dengan Allah, anak aku bukan anak kau. Kamu jangan, bahasa kita jangan kepo. Bila nak sembelih, semua kata, kami bayar, semulang balik. Ya, maka akhirnya dah banyak orang tu, saya nak bertuah kata, tak, aku tak akan dengar cakap kamu. Maka satu nasihat datang, tanyalah dengan orang pakar, bahasa kita lah, orang pakar. Maka saya nak bertuah dengar, di ujung Mekah ada satu orang tua yang pakar, yang alim, ya, tentang masalah-masalah nazar ni semua. Maka jumpanya, maka orang tua ni kata, ya, cuba kamu letakkan nama anak kamu Abdullah, dengan satu kayu tulis nama Abdullah, satu kayu lagi letak nama unta. Setiap kali keluar nama anak kamu Abdullah, kamu kena ganti 10 ekor unta. Sampai nama unta keluar, baru sah. Mendengarkan nasihat orang alim ni, saya nak Abdullah pergi, Abdul Muttalib pergi ke Baitullah, dia goncang bawa kayu ni. Tiap kali keluar nama Abdullah, sampai 10 kali. Abdullah, 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 nama unta tak keluar-keluar. Kali sebelah baru keluar nama unta. Oh, Rio Mekah, Rio rendah, suka nama unta keluar. Tapi saya nampak Abdul Muttalib kata, tak, ini 10 kali nama anak aku, nama unta tak keluar. Satu kali keluar kamu kecoh, tak pakai, aku nak goncang lagi. Terperanjat lemak dia, jangan ni keluar Abdullah. Goncang kali kedua, unta. Goncang kali ke-13, unta. Barulah diganti. Sebab itu nama Nabi, gelaran ayah Nabi Az-Zabih. Maka Nabi kata, aku anak 2 Zabih. 2 Zabih itu siapa? Satu ayahandaku sendiri yang bakal disembelih. Kedua, moyang aku, Nabi Ismail. Nabi Ismail pun Allah suruh sembelih, tapi Allah ganti dengan kibas. Yang tu kita buat pada hari raya haji. Baik, pada dikabarkan, kedua peristiwa ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan tetap menzahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam walau bapa-bapa Nabi berhadapan dengan kematian. Maka mereka diselamatkan, iaitu diselamatkan dengan berkat cahaya yang dibawa oleh mereka. Baik, dikabarkan sini, makna itu tunjukkan takdir Allah. Ya, Allah nak menguji Abdullah, dan Allah juga akan selamatkan ayah dia Nabi daripada kena sembelih. Kerana cahaya Nabi ada. Maka siapa yang dapat cahaya Nabi, dia akan selamat dunia dan akhirat. Siapa dapat cahaya Nabi, dia lepas pada azab kubur. Baik, bagaimana nak dapat cahaya Nabi? Pertama sekali ulama kata memperbanyakkan selawat. Memperbanyakkan selawat. Itu pertama kali. Selawat nak lagi. Jadi cahaya Nabi ada pada kita. Kita tak nampak cahaya Nabi ada ke tidak pada kita, tapi amalan tu buat. Nanti Allah akan tunjukkan. Hari kita nak meninggal, hari kita dalam kubur, lubang kubur menghadap muka nakir, baru kita nampak cahaya Nabi datang mensyafaatkan kita dalam kubur. Baik, itu sebab itulah kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah panggil Nabi, ya, Munir. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan Nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nazira. Ya, wa nazira. Nazira tu maknanya cahaya yang terang. Wa nazira. Ayat lain kata munira, basyiran wa munira. Kamu adalah bawa berita gembira dan kamu menerangi alam. Jadi Allah beritahu dalam Quran, Nabi adalah cahaya. Siapa dapat cahaya Nabi, tempiat cahaya Nabi pergi pada dia, Masya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Sambung.